Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala bentuk kepujian kemuliaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu hanya kepada Allah kita sentiasa memuji, sentiasa meminta pertolongan, sentiasa minta pengampunan, dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, serta kita sentiasa berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan kejahatan amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah beri taufik, tidak ada siapa yang mampu untuk menyesatkannya, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pesuruh dan juga hamba Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, iaitu menjalankan segala apa yang Allah perintah dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia telah mencipta kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa yang satu diciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang dengan Allah kita meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka nescaya Allah akan memperelokkan segala urusan serta mengampunkan segala dosa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk dalam agama ini adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahuilah bahawa seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan, dan perkara yang diada-adakan adalah perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah akan menjerumus kepada kesesatan, dan kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan di neraka Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi Khamis ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan satu kewajipan sebagai seorang hamba untuk menjalankan tujuan dan hakikat penciptaan kita di atas muka bumi ini. InsyaAllah hari ini kita masih lagi meneruskan pengajian hadis berdasarkan buku Al-Arba'in An-Nawawi, 40 ataupun 43 himpunan hadis karya
Al-Imam Abu Zakaria Yahya An-Nawawi rahimahullah. Dan kita telah masuk hadis yang kedua, hadis Jibril, dan juga kita telah selesai rukun yang pertama, iaitu rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran kita pada minggu lepas terhenti pada qawaid ataupun kaedah-kaedah dalam kita memahami apa itu al-ibadah. Kerana tunjang dalam pemahaman tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid ibadah, kita kena tahu hakikat pengertian dalam agama ini, apa itu ibadah yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul. Kerana segala bentuk kesesatan ataupun kesalahan yang berlaku dalam tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid ibadah, seseorang itu tidak memahami dengan baik apa itu ibadah, sehingga dia membawa ataupun mempersembahkan ibadah dia kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam syirik. Oleh itu, kita ulang kaji sedikit sebanyak terkait dengan tauhid al-amali, tauhid amal, hasil ataupun buah daripada tauhid al-ilmi, tauhid ilmu. Setelah kita tahu Allah sebagai Rabb, Allah juga memiliki asmaul husna wa sifatul ulia, maka seseorang yang sihat akalnya, baik hatinya, nescaya dia akan mempersembahkan segala bentuk uluhiyah ataupun ibadah hanya kepada Allah. Sebab tu dinamakan tauhid al-amali, kita beramal. Okey, tauhid al-uluhiyah ataupun tauhid al-ibadah adalah ifradullah bil ibadah. Kita mengesakan Allah dalam setiap bentuk ibadah. Dan kita juga telah bahas apa itu ibadah. Ibadah adalah dari perkataan abada ya'budu ibadatan, iaitu secara bahasa bermakna apa? Adzul wal khudu', merendah diri, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa. Ibadah secara bahasa adalah masdar dari perkataan abada ya'budu, iaitu ibadatan, kata terbitnya. Makna yang sama, perkataan yang berbeza adalah alaha ya'luhu, ilahan, iaitu perkataan Allah. Perkataan nama Allah Subhanahu wa taala adalah bermakna ma'luh ataupun ma'bud, yang disembah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama yang paling agung, iaitu Allah. Maknanya apa? Yang disembah, yang diikhlaskan ataupun dipersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepadanya. Itu makna Allah, bukan Tuhan semata. Makna Allah bukan Tuhan semata. Apabila kita nak terjemahkan secara bahasa dengan tepat, Tuhan lebih kepada Ar-Rabb. Tuhan lebih kepada Ar-Rabb. Sebab itu orang-orang kafir pun dia berkata Tuhan, aku memiliki Tuhan, Tuhan yang paling besar dan lain sebagainya, perkataan mereka. Itu lebih kepada Ar-Rabb. Akan tetapi adakah mereka mengakui bahawa Allah sebagai ilah? Allah hanya tempat dia meminta segala sesuatu? Tidak. Oleh itu Nabi SAW berjuang 13 tahun hanya nak beritahu orang-orang kufar Quraisy bahawa Allah adalah satu-satunya yang berhak engkau sembah, yang engkau ibadahi. Kalau Allah adalah satu-satunya Tuhan yang engkau yakin bahawa dia Tuhan mencipta, nescaya semua orang kufar Quraisy dah beriman, dia tak jadi musuh agama. Tetapi apabila dia dah mengaku, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaquluna Allah, mereka dah mengaku bahawa Allah sebagai Rabb,
Akan tetapi dia menjadikan Allah andadan, sesembahan yang lain. Dia menjadikan berhala-berhala di sekeliling Kaabah sebagai ilah, sebagai satu bentuk dia mempersembahkan ibadah dia, iaitu apa? Doa. Bukankah dia menjadikan berhala itu wasilah dia antara dia dengan Allah? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Alasan mereka menyembah ataupun berdoa kepada wathan ni ataupun berhala adalah untuk mendekatkan aku dengan Allah, hanya sebagai perantara. Dan perkara inilah Allah utus Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Nuh, Rasul yang pertama, untuk menghapuskan, untuk memberi kefahaman kepada manusia bahawa segala bentuk ibadah adalah hanya untuk Allah. Allah tidak memerlukan apa-apa perantara. Sebab tu tauhid al-uluhiyah adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk difahami dengan baik. Apabila baiknya fahaman kita tentang tauhid al-uluhiyah, maka baiklah fahaman kita tentang tauhid rububiyah dan asma' wa sifat. Apabila berlaku kelencongan ataupun kesalahan dalam memahami tauhid al-uluhiyah, maka tauhid ar-rububiyah dan asma' wa sifat dia pun ada yang tak betul, masalah. Dan tauhid al-uluhiyah juga, sebagaimana kita cakap, dakwah Nabi SAW bermula dengan Qul la ilaha illallah. Katakanlah tiada ilah, Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Sebab apa? Sebab ketika itu banyak Tuhan-Tuhan yang diyakini oleh orang-orang kufar Quraisy yang juga disembah. Tetapi Nabi datang dengan perkataan la ilaha illallah. Katakanlah dan yakinilah dan saksikanlah bahawa hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Sebab tu kita kena terjemah ilah tu ma'bud bihaq ataupun ma'budun haqqun. La ma'bud haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Kalau kita terjemah tiada Tuhan saja, tak mencukupi syarat ni. Boleh faham? Okay, apabila tauhid al-uluhiyah terkait dengan kalimah la ilaha illallah, apa syarat kita dalam memahami kalimah la ilaha illallah? Kita dah kaji benda ni, kita dah bahas dalam rukun Islam yang pertama, betul? Siapa yang ingat lagi? Syarat kalimah la ilaha illallah ada 7. Masih ingat ke? Rukun Islam yang pertama adalah antashhada alla ilaha illallah, kan? Dalam pembahasan tu, dalam siri tu, kita bahas tentang 7 syarat hakikat dalam memahami kalimah la ilaha illallah. Nombor 1, al-ilmu. Ilmu. Kata lawan dia al-jahlu, jahil. Jadi kita kena faham betul-betul makna di sebalik kalimat la ilaha illallah. Yang pertama al-ilmu. Dan orang-orang kufar Quraisy ni, dia dah faham kalimat tu, sebab tu dia tak nak sebut. Apabila dia sebut, dah ada saksi, maka secara tidak langsung dia harus meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Yang pertama al-ilmu. Kata lawannya al-jahlu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa'lam, maka ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahawa sesungguhnya Allah la ilaha, tidak ada yang berhak disembah dengan benar selainnya, wastaghfir li dzambik, kemudian mintalah ampun. Allah kedepankan ilmu dulu baru amal. Begitu juga sabda Nabi SAW, kita murajaah sikit syarat ni. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati bukan setakat sebut saja, tapi dia ya'lam, dia tahu ilmu hakikat kalimat la ilaha illallah, baru dia masuk syurga. Okey, syarat yang kedua al-yaqin. Yakin. Kata lawan dia ar-raib ataupun asyak, ragu-ragu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga Nabi Muhammad SAW, kemudian lam yartabu, dia tidak ragu, dia yakin bahawa Allah
adalah berhak aku sembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa agama ini. Kemudian syarat yang ketiga, al-ikhlas. Kata lawan dia asyirik. Allah SWT berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا. Tidaklah diperintah melainkan untuk beribadah, liya'budullah mukhlisina lahuddin, ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, as-sidqu, jujur. Kata lawan dia al-kadhibu, dusta. Dia jujur dalam persaksian dia terhadap kalimah la ilaha illallah. Bukan seperti mana orang-orang munafikun. Orang-orang munafik, mereka sebut kalimah la ilaha illallah tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Bahkan mereka fi asfali darki minan nar, di tapak paling bawah dalam api neraka. Walaupun mereka sebut dengan lidah mereka, lisan, tetapi mereka kadzib dalam hati mereka. Sebab tu al-ilmu, kemudian yakin, kemudian ikhlas, kemudian kita sidq, itu jujur terhadap kalimah tu. Sebab tu Allah SWT berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya Allah bersaksi bahawa orang-orang munafik tu lakadzibun, dusta terhadap persaksian dia. Kemudian yang kelima, al-mahabbah. Kata lawan dia al-karahah, cinta. Yang kita dah belajar kan, antara syarat ataupun tuntutan dalam beribadah adalah ghayatul hub, cinta yang sangat dalam. Apabila kita dah beribadah kepada Allah dengan rasa penuh kehinaan, dengan rasa ketundukan, kita juga beribadah kepada Allah dengan rasa penuh cinta. Kenapa kita cinta Allah? Berbalik kepada tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Allah lah yang mencipta kita, Allah yang memberikan segala rezeki, dan Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif. Minggu lepas kita belajar Al-Wasi'. Ya Allah, dengan kecintaan itulah kita hadirkan, kita ikhlaskan kalimah la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Tiada berhak yang kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, taat, patuh. Kata lawan dia at-tarku, meninggalkan. Dan yang terakhir, al-qabul. Kata lawan dia ar-rad, menerima kalimah la ilaha illallah dengan lapang dada dan tidak menolak. Sebab itu apabila orang lengkap 7 syarat ni, datang hujah kepadanya bahawa apa yang, misalnya apa yang kau lakukan ni adalah syirik kepada Allah, bila 7 syarat ni dia betul-betul fahami, dia akan tinggalkan serta-merta. Dia akan memahami bahawa aku tak nak terjerumus dengan syirik, walaupun kemungkinan benda tu syubhah ataupun khilaf lah. Apabila tauhid, nilai tauhid dia tinggi, dia akan serta-merta tinggalkan, sebab dia nak jaga tauhid dia, ikhlas dia, kalimah la ilaha illallah dia dengan baik. Boleh insya-Allah. Ya, hari ni kita masuk betul, boleh. Tetapi kita kena tahulah syirik tu terbagi menjadi 2. Ada syirik asghar dan syirik akbar. Kadang dia hanya melakukan syirik yang belum sampai tahap keluar daripada dairatul Islam, lingkaran Islam. Tetapi apabila dia selesa ataupun dia lama tidak menghilangkan rasa ataupun perbuatan syirik kecil tu, lama-lama akan menjurus kepada syirik akbar. Wa na'udzubillah. Faham? Contoh misalnya lah, mereka claim benda ni khilaf. Misalnya tawassul, istighathah, minta jihad kepada mayit, kepada orang soleh yang dah meninggal. Bagi mereka benda ni khilaf. Kita yakin bahawa Allah yang memberi, tapi kita hanya minta kepada mereka sebab mereka orang soleh. Bila kita bawakan hujah bahawa meminta doa tu mukhul ibadah, doa adalah mukhul ibadah, meminta ataupun doa kepada Allah adalah mukh tu akal bagi sebuah ibadah. Maknanya dia
puncak yang tertinggi bagi satu ibadah. Solat pun doa. Apa-apa terkait dengan doa, iaitu meminta hanya untuk Allah. Jadi dia, bila kita terangkan benda ni, bila syarat tujuh dia betul-betul faham, dia nak lagi minta pada orang yang meninggal, walaupun dia yakin bahawa Allah yang memberi. Di sebagai tak, dia akan tinggalkan tu. Aku nak minta kepada Allah je. Allah Maha mendengar, Allah Maha ijabah bagi. Allah Ta'ala. Okey, hari ini kita masuk tentang qawaid al-ibadah, kaedah-kaedah dalam memahami hakikat ibadah. Kita ulang balik daripada yang pertama lah. Okey, jelas ke besar sangat? Okey, qawaidu fil ibadati. Ada 10 kawaid yang dirumuskan oleh para ulama. Kecil sikit. Okey, ngam. Okey, kaedah yang pertama, annal ibadata laha qaidani. Sesungguhnya bagi ibadah tu dua benda yang terikat. Ibadah tu ada dua perkara yang mengikatnya. Okey. Okey, yang pertama, an yakuna hadha syai' hadha. Tasydid dia tak nampak sangat tasydid. Okey, hadha syai'u mimma, ni ada tasydid juga. Yuhibbu, ni pun ada tasydid. Yuhibbuhullahu. Okey, ikatan yang pertama, sesuatu perkara yang dinamakan ibadah, hadha syai', dia mesti tergolong dari perkara yang Allah cinta. Al-hub, yang pertama. Kita kembali kepada ta'rif al-ibadah. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al zahira wa batinah. Jadi yang pertama, ikatan yang pertama bagi ibadah adalah al-hub. Allah sayang, Allah suka benda tu. Yang kedua, an yakuna mimma syara'ahu Allah. Yang kedua, benda itu, syai' tu ataupun ibadah adalah sesuatu perkara yang Allah syariatkan. Misalnya, bawa kereta, ibadah tak? Tak termasuk ibadah. Dia bukan ibadah yang mahal. Misalnya zikir, ibadah tak? Apabila zikir adalah ibadah, kita apa? Nanti kita masuk syarat dia. Okay, yang kedua, yang pertama faham? Yang pertama, syarat kaedah yang pertama, ibadah tu mesti yang dicintai Allah dan disyariatkan oleh Allah. Yang kedua, annal ibadata laha ruknan. Kaedah yang kedua, sesungguhnya ibadah baginya dua rukun. Dalam ibadah tu ada dua rukun yang harus kita hadirkan, kita lakukan dalam kita beribadah. Iaitu, yang pertama, ghayatul mahabbah, ghayatul mahabbati wa ghayatul dhulli. Tasydid dia tak nampak Ni tasydid.
Ni tasydid Okey, dalam kita mempersembahkan satu ibadah kepada Allah, rukun ni adalah benda yang ada dalam satu benda. Misalnya rukun solat. Apa salah satu rukun solat? Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah tu ada dalam solat. Tapi syarat dia bukan dalam satu perkara tu, dia luar benda tu. Syarat solat apa? Ambil wuduk, menghadap kiblat dan sebagainya, itu luar daripada solat. Tapi rukun dia ada dalam benda tu. Jadi rukun ibadah yang harus ada dalam satu ibadah adalah tingkat kecintaan yang tertinggi bagi Allah. Kita buat solat, kita puasa, kita sembelih, tidak lain tidak bukan kita cinta pada Allah. Kemudian ghayatul dhul, tingkat yang tertinggi dalam kerendahan hati ataupun kehinaan. Kita ni hamba yang paling kecil menghadap kepada Khalik, Rabbul Alamin. Itu rasa hina. Kita kalau menghadap manusia yang ada pangkat pun kita rasa rendah hati, ni apalagi kita nak menghadap kepada Al-Khaliq, pencipta. Faham kaedah yang kedua? Okey, kaedah yang ketiga, annal ibadata laha syartan. Sesungguhnya bagi satu ibadah dua syarat. Okey, ini syarat. Tadi rukun, ni syarat. Yang pertama, al-ikhlas. Laju sangat ke? Okey. Okey, slow steady. Yang mana? Yang ni? Okey, saya bagi contoh. Kita nak solat, nak ibadah. Ketika kita nak lakukan satu ibadah tu, kita kena hadirkan tingkat tertinggi kecintaan kita kepada Allah. Misalnya lah, kita bagi analogi, seorang bapa nak minta anak dia beli sesuatu. Anak dia nak mengikuti perintah bapa dia tu sebab apa? Sebab dia sayang bapa dia. Betul tak? Apabila nak satu benda, dia nak beli barang ni, kalau misalnya dia beli barang dengan rasa susah, menyusahkan betul orang tua ni, misalnya, na'udzubillah, itu maksudnya perbuatan dia tu, kalau bapak dia tahu, dia terima tak? Bapak dia terima tak? Tak terima. Tapi kalau dia buat, ya Allah, bapak aku dah besarkan aku, dah sayang aku turutlah perintah dia. Itu cinta jiwa. Ketika dia buat tu dengan kecintaan. Begitu juga kita solat, kita sembelih, kita puasa dan sebagainya, bentuk ibadah kita lakukan, ya Allah, hanya sebagai Engkau yang Khalik, mencipta, memberikan segala rezeki, yang kelak aku akan masuk syurga Engkau untuk melihat wajah Engkau. Itu bentuk ada feeling, betul. Kalau orang yang belum sampai tahap kecintaan, macam dia buat macam solat sebab dia tahu kewajipan, kan? Dengan orang yang solat sebab dia betul-betul cinta pada Allah. Jadi adakah berbeza? Betul, ada berbeza. Nanti kita akan belajar. Kita akan masuk kaedah bahawa setiap ibadah tu dia ada tingkatan dia. Dia ada tingkatan dia. Sebab tu ada solat, Nabi cakap ada orang solat dapat sekian pahala, ada orang solat tak dapat apa-apa. Betul tak? Pernah dengar hadis tu? Itu tahap kekhusyukan, tahap kecintaan dia kepada Allah. Semua. Adakah rukun ni penerangan bagi yang selalu kita kata kita solat hanya kerana Allah? Betul? So ini explanation dia. Hanya kerana Allah tu, betul. Kita mesti cinta, betul kita mesti rasa rendah diri. Rasa rendah diri. Itu hakikat dalam kita beribadah. Dalam kita taat. Masuk dalam zul lah. Kita seorang yang rendah, hina. Kalau kita tak taat, kita akan diazab oleh Allah. Yang mahabbah ni sebab kita nak masuk syurga Allah. Ada orang buat ibadah kerana nak reward dia. So itu macam mana? Sebab tu cakap ibadah tu ada tahapan dia. Apabila dia buat betul-betul, dia datangkan rukun ni, dia dapat lebih daripada reward yang Allah berilah. Sebab tu semalam kita ada tadabbur kan, Bilqis, adil tu, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan bagi dia jazak Bilqis. Betul tak semalam? Siapa ingat? Secara adil. Tapi Al-Qis tu ataupun Al-Adlu plus Al-Fadlu. Betul tak? Allah akan balas segala amalan kita dengan syurga. Misalnya kita hidup 50 tahun, adakah kita masuk syurga 50 tahun je?
Tak, kita masuk syurga selama-lama. Itu al-fadlu. Boleh faham? Okey dah, kita masuk seterusnya. Okey, kaedah yang seterusnya, sesungguhnya bagi ibadah itu 2 syarat. Ni syarat luar ibadah. Sebelum kita nak lakukan satu ibadah tu, kita kena bawa 2 syarat ni, baru diterima oleh Allah. Yang pertama, al-ikhlas. Ikhlas ni daripada perkataan khalasa, yakhlusu. Terjemah secara lughah dia, benda yang bersih, bening, kan? Bening, bersih. Itu makna ikhlas. Jadi ibadah kita betul-betul bersih hanya kerana Allah. Itu syarat ibadah yang pertama. Sebab tu Allah SWT berfirman, tadi kita dah sebut ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan juga hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda apa? Innamal a'malu binniyat. Niat tu, adakah dia ikhlas kerana Allah ataupun ada sesuatu di sebaliknya. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, al-mutaba'ah, iaitu ittiba'. Ittiba'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ni kena ada, baru ibadah tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita tanya kan, zikir adakah ibadah? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Fadhkuruni adhkurkum. Ingatilah aku atau berzikirlah kepada aku. Dalam hadis Nabi SAW, mathalul ladhina yadhkuruna Allah wal ladhina la yadhkuruna Allah kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan di antara orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tak berzikir kepada Allah adalah sebagaimana orang yang hidup dan mati. Orang yang tak penuh berzikir dengan Allah tu seakan-akan mati. Mati apa? Mati hati dia. Jadi zikir adalah ibadah. Jadi kita apabila berzikir kepada Allah, subhanallah, alhamdulillah, kita dah hadirkan ghayatul mahabbah wa ghayatul dhul. Lepas tu kita ikhlas, aku zikir ni kerana aku nak memuji atas kebesaran Allah, aku nak dapatkan fadilat, diampunkan dosa, aku nak pokok kurma dan lain sebagainya lah, fadilat-fadilat, ikhlas kerana Allah. Kemudian al-mutaba'ah, Nabi SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Adakah Nabi SAW pernah berzikir ya latif, ya latif, ya latif sekian hari? Pertanyaan. Kalau ragu-ragu, tak jumpa dalil, tinggalkan. Sebab ini adalah syarat ibadah. Boleh faham? Okay, kita pergi kaedah yang seterusnya. Kaedah yang keempat, aqsamul ibadati. Okay, ibadah terbahagi dengan beberapa macam. Aqsam ni daripada jamak daripada qismun. Ataupun kita terjemah macam-macam ibadah. Okay, yang pertama, ibadah bi'tibari zatiha. Sesuatu ibadah bi'tibar, iaitu kif nutarjim, dari sudut, satu ibadah dari sudut zatnya. Sesuatu ibadah tu dari sudut zatnya macam mana? Terbagi menjadi apa? Yang pertama, fi'liyatun dan tarkiyatun. Satu zat ibadah tu dia terbagi menjadi dua.
fi'liyah, kita melakukan, kita buat, daripada perkataan fa'ala yaf'alu, kita melakukan. Dan yang kedua tarkiyah, daripada perkataan taraka yatruku, kita meninggalkan. Jadi ibadah tu ada dua. Ibadah kita melakukan sesuatu, misalnya solat, dan ibadah kita meninggalkan sesuatu. Misalnya kita meninggalkan debat walaupun kita dalam keadaan benar, kita meninggalkan kadzib walaupun dalam keadaan gurau. Itu semua diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia termasuk dalam ibadah. Boleh faham? Jadi ibadah bukan semata melakukan je, kita meninggalkan sesuatu. Misalnya wanita yang dalam keadaan haid, dia dilarang untuk solat, puasa dan lain sebagainya kan. Dia meninggalkan benda itu pun ibadah, walaupun dia tak melakukan solat. Ada nilai pahala tak? Ada nilai pahala semestinya. Bila disebut ibadah, mesti ada nilai pahala. Tinggalkan benda yang haram. Betul, meninggalkan benda yang haram adalah ibadah. Okey, jadi dari sudut zat satu ibadah tu terbagi menjadi dua. Fi'liyah, kita terjemahkan apa? Perbuatan, buat, melakukan, iaitu melakukan. Tarkiyah, meninggalkan. Mengerjakan dan meninggalkan. Mengerjakan. Ustaz, tarkiyah ni maksudnya meninggalkan ibadah tu, bukan meninggalkan maksiat, bukan Tak semua. Tak, meninggalkan apa yang Allah larang secara umumnya adalah ibadah. Okay, tarkiyah pula terbagi menjadi dua. Satu ibadah meninggalkan ataupun meninggalkan sesuatu, terbagi menjadi dua. At-tarku al-adami, itu yang pertama. Dan yang kedua at-tarku al-wujudi. Dia harakat dia. At-tarku ni ada tasydid. At-tarku al-adamiyu. Ni dia tak boleh kecil, dia kena besar. Okey, at-tarku al-adamiyu yang pertama, dan yang kedua at-tarku wujudi. Okey, yang pertama at-tarku adami, meninggalkan ataupun meninggalkan sesuatu perkara yang tidak wujud, tidak ada. Adami ni kata lawan bagi wujud. Dan at-tarku adami, dia bukan tergolong dalam ibadah. Meninggalkan sesuatu yang tak wujud, dia bukan ibadah. Contohnya, Allah melarang kita untuk makan benda yang haram, misalnya babi. Dan babi itu Allah wujudkan. Bila kita meninggalkan untuk makan babi, itu adalah ibadah. Faham tak? Sebab tu apabila orang tanya kenapa Allah larang makan babi tapi Allah cipta babi, sebab Allah nak melarang sesuatu tu kena ada wujud. Bahawa Allah boleh larang, betul tak? Kalau Allah nak larang sesuatu, misalnya kata diharamkan makan babi, tapi kita tak tahu babi tu apa, tak masuk akal, betul tak? Jadi Allah cipta babi tu, first kali Allah nak larang untuk menguji manusia. Jadi sesuatu yang wujud. Tarku adami adalah sesuatu yang tak ada untuk kita tinggalkan, maka ia bukan ibadah. Contoh dia, macam mana nak bagi contoh dia? Sebab itu ada. Itu ada. Tak apa, tu kita ni dulu. Sebab dia tak termasuk ibadah pun. Nanti saya cari. Allah musta'an. Okey, yang kedua. Sebab yang apabila ulama usul dia nak menerangkan tentang tarkiyah ni, sesuatu benda tu mesti ada cabang dia.
Apabila kita meninggalkan sesuatu yang ada dan sesuatu yang tak ada. Dan sesuatu yang tak ada tu, apabila kita tinggalkan, dia bukan termasuk dalam ibadah. Tak apa, nanti saya cari dia. Saya cari misalnya. Allah. Kita pergi kepada at-tarku wujud yang berbentuk ibadah. Sesuatu yang wujud, yang ada larangannya dan benda tu ada dan kita tinggalkan, maka itu adalah ibadah. Maknanya apa? At-tarku wujud ni iaitu al-kaffu wal habsu amma nahallahu anhu. Kita tahan ataupun kita tinggalkan dan kita tahan dari melakukan apa yang Allah larang. Itu at-tarku yang berbentuk ibadah. Macam tadi kita beri contoh lah. Misalnya Allah larang bagi seorang wanita yang haid untuk melakukan ibadah, dia ikut, dia dapat pahala. Bila dia melakukan, dia dapat dosa walaupun itu adalah ibadah pada asalnya. Okey, yang kedua, at-tarku ataupun meninggalkan sesuatu harus an yakuna at-tarku ihtisabiyan. Bagaimana sebuah ataupun sesuatu bentuk kita meninggalkan tu berbentuk pahala di sisi Allah? Ada dua syarat dia. Boleh faham? Macam mana? Yang mana? An yakuna at-tarku ihtisabiyan. Ihtisabiyan ni berbentuk pahala, dihisap. Okey. An yakuna jadi, tarku ni fa'il dia. Macam nak terjemah dia? Meninggalkan sesuatu tu harus menjadi di sisi Allah sebagai pahala yang dihisap. Dia kena ada dua syarat dia. Macam nak bagi terjemah Melayu yang pertama, at-tarku adalah al-kaf wal habs, meninggalkan dan menahan atas apa yang dilarang oleh Allah. Dan peninggalan apa yang dilarang oleh Allah ni dikira ataupun dihisap sebagai pahala harus dua syarat. Ini termasuk di bawah Yang mana? Yang ni masuk dalam topik ni, ibadah dalam zatnya, tarkiyah. Kan yang fi'liyah ni jelas, apa yang Allah perintah kita lakukan dah jelas. Apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kita tengah bahas benda ni. Untuk yang satu, meninggalkan dan menahan apa yang Allah larang. Ni ta'rif. Ta'rif bagi tarku yang berbentuk ibadah. Jadi meninggalkan dan menahan apa yang Allah larang, ada dua syarat. Betul? Dua syarat dia. Yang bawah. Betul. Betul. Kita nak meninggalkan sesuatu Allah larang ni, kalau kita nak dapat pahala, kita kena hadirkan dua syarat ni. Ini bahagian wujud kan Ustaz? Ini bahagian yang wujud. At-tarku wujud. Ada amin ni kita tak bahas dah, sebab dia bukan ibadah. Tak apa, saya padam lah ni. Okey, dah. Okey. Tak ada tarku al-dami, tak ada. Dah hilang. Sebab dia pun bukan perbahasan kita dalam ibadah. Itu perbahasan ulama usul dalam usul fiqh. Okey, saya teruskan sesuatu perbuatan meninggalkan sesuatu yang Allah larang
dianggap berpahala apabila dipenuhi dua syarat. Yang pertama, al-qasdu. Dia meniakan benda tu dengan maksud, bukan saja-saja. Contoh dia, contohnya orang isap rokok kan, orang yang dah terbiasa isap rokok. Berbeza dia tinggalkan benda tu sebab dia tak nak isap rokok, rasa belum waktu aku nak isap rokok pun tak rasa, dia tak ada maksud pun nak tinggalkan. Dengan berbeza, aku nak tinggalkan kerana Allah, benda ni haram. Faham? Dia ada maksud nak meninggalkan sesuatu. Niat juga. Al-qasd tu kan niat. Niat lah, senang. Aduh. An-niyah. Okey. Ayo. An-niyah. Niat dia. Tapi kalau saya cakap niat, nanti ikhlas niat juga. Itu yang jadi pening, sebab tu saya cakap maksud. Berbeza dia tinggalkan isap rokok tu misalnya. Betul. Dia ada maksud, aku tinggalkan ni bukan tinggal saya saja. Lepas tu ikhlas ni pula, dia tinggalkan rokok tu sebab dia takut mati ke sebab Allah? Faham? Jelas Alhamdulillah. Okay, settle lah. Kita pergi kaedah seterusnya. Ustaz, apa saja perkataan dalam hadis ni kalau ikhlas tu mesti kerana Allah lah? Betul. Bila sebut ikhlas dia kerana Allah. Okay, tadi satu ibadah dari segi zatnya, kita apa tulis dulu. Fi soal. Belum. Kita masih kaedah yang keempat, tapi dari sisi yang kedua, bagi satu macam-macam yang ibadah tu. Yang tadi yang pertama dari sisi zatnya ibadah. Yang kedua adalah dari sisi orang yang melakukan ibadah tu, kita, al-abid. Bi'tibaril abid. Kita yang melakukan ibadah tu, dia terbagi menjadi dua, zahirah dan batinah. Ibadah kita tu ada dua. Ibadah yang berbentuk zahir, anggota badan, dan juga ibadah yang berbentuk batin, anggota hati kita. Ni jelas lah. Kan ada pertanyaan juga. Misalnya al-jawarih, solat, puasa, tawaf, umrah dan lain sebagainya. Yang batinah, tawakal, apa lagi, ikhlas. Apa bentuk yang ibadah dalam hati ni adalah termasuk. Maknanya ni kait dengan uluhiyah lah. Betul? Macam mana? Yang dia berkaitan dengan uluhiyah, yang kita mesti ada perbuatan lisan dan Dia kan ibadah. Kan kita cakap ibadah tu adalah ismun jami', sesuatu perkara yang mencakupi likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Allah cinta dan Allah redha. Okay, apa pula fi'liyah wa qauliyah, betul tak? Perbuatan, percakapan, zahir, batin. Itu termasuk ni. Iktibar ni dia. Satu perbuatan yang jelas kita nampak, yang dilakukan oleh anggota badan kita, itu adalah ibadah. Dan juga perbuatan hati kita juga termasuk ibadah secara batin. Al-jawarih ni tubuh badan, al-qalb ni hati. Abid kita, abid seorang yang melakukan ibadah. Aywa. Fi'il, isim fa'il bagi abada ya'budu. Tak. Ibadah dari sisi seorang yang melakukan ibadah tu, dia ada dua. Ini bukan syarat. Ima dia jadi yang zahir ataupun ibadah batin. Ini bukan syarat. Faham tak? Okay, bila kita sebut ibadah kan,
Okey, kalau ibadah dari sisi orang yang melakukan tu terbagi menjadi berapa? Orang yang nak melakukan ibadah, sesuatu ibadah, ada dua. Ibadah secara zahir ataupun ibadah secara batin. Ni maksud dia. Yang zahir tu macam kalau zikir apa tu sama kan? Sama. Lisan. Bisa. Yang jelas kita nampak. Yang batin ni hati, tawakal. Bukan dia berkaitan dengan hati juga, yang mata untuk zikir. Dia terkaitan dengan hati, syarat dia ikhlas ataupun mutaba'ah al-ittiba'. Okey, yang ketiga, satu ibadah dari sisi hukum dia. Okey, ni satu ibadah, hukum dia macam mana pula? Ada dua. Satu ibadah tu ada dua hukum dia. Ima ada wajib, wajibatun ataupun mustahabbatun. Mustahabbah. Mustahabbah, sunat. Kalau orang kita belajar usul fiqh, dia sebut mustahabbah. Misalnya ibadah yang wajib apa? Solat 5 waktu. Ibadah yang mustahabbah, solat sunat. Okay, boleh faham? Puasa yang wajib, puasa Ramadan. Puasa yang mustahabbah, puasa Isnin Khamis, puasa Daud dan lain sebagainya. Dia ada dua. Dari sisi apa? Dari sisi hukum satu ibadah tu ada dua. Ni kita kaji betul-betul detail tentang maksud ibadah tu. Okey, kita boleh pindah ke kaedah yang seterusnya? Ni kaedah yang baru. Tadi kaedah 4 kan? Ni kaedah yang nombor 5. Kaedah yang nombor 5, al-ibadatu hiya ghayatun min khalqil khalq. Ibadah adalah tujuan dari min penciptaan al-khalq, ciptaan. Maksudnya ibadah adalah tujuan Allah ciptakan makhluk. Secara umumnya lah, bukan setakat manusia pun. Haiwan pun beribadah kepada Allah. Benda mati pun beribadah kepada Allah, iaitu berzikir. Malaikat, jin. Cuma adakah makhluk tu dia betul melakukan tugas dia dicipta ataupun tidak? Itu je. Betul tak? Sebab tu Allah berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Jelas ada nafyu dan isbat. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk apa? Illa liya'budun, untuk beribadah. Jadi jelas. Ni dalil dia tu lah. Wama, kita tukar besar sikit. Wama khalaqtul jinna al-ins. Surah Az-Zariyat. Ayat saya lupa ayat apa. 50 lebih rasanya. Ayat berapa Syekh Zahiri? Ya budun. Berapa? 52. 56. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ni kena hafal ni. Kalau kita nak berdakwah ke asnaf, kita nak ingatkan balik tujuan dia diciptakan di atas muka bumi ni. Ayat ni sangat boleh tersentuh hati dia. Biar dia terfikir sejenak,
Rupanya aku ciptakan atas muka bumi ni bukan hanya untuk cari rezeki semata. Adakah aku nak jadi hamba dunia ataupun hamba Allah? Kalau nak jadi hamba Allah, betul lakukan apa firman Allah ni. Okey. Dia ada nafiu. Nafiu dekat mana? Ma ni. Dan tidaklah khalaqtu, aku telah ciptakan al-jinna, jin, bangsa jin, wal insa, dan insan, iaitu kita manusia. Untuk apa? Tidak lain, tidak bukan, illa liya'buduni. Ada nafiu, semua ada isbat. Bila ada nafiu dan isbat, dia tak ada benda lain dah. Tujuan dicipta ibadah je. Kita cari rezeki, kita kena niatkan ibadah kerana Allah. Kita taati kedua orang tua, kena niatkan ibadah. Kita taati suami, kita sayangi isteri, semua kena niatkan ibadah. Sebab itu tujuan kita diciptakan. Dia faham? Okay, jelas poin kaedah yang kelima. Tujuan Allah ciptakan manusia ni, ibadah adalah tujuan utama Allah ciptakan manusia ni. Sebab tu Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua umatku akan masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lepas tu para sahabat tanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan tu? Nabi beritahu, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk syurga. Jelas kan? Semua akan masuk syurga, tapi dengan syarat kena taat. Tetapi bila dia tak nak taat, dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul, dia enggan nak masuk syurga. Dia ya'ba. Sangat jelas. Ayat semalam-malam pun sangat-sangat jelas tentang Allah menerangkan tentang rububiyah Allah. Kemudian Allah beritahu lagi summa stawa al-'arsy, tentang sifat yang mulia bagi Allah. Kemudian hasil dia apa? Ibadahlah hanya kerana Allah. Betul tak? Ayat semalam Al-Anfal, Yunus, surah Yunus ayat 4. Surah Yunus ayat 4 ni juga menunjukkan bahawa tauhid tu tidak lari daripada 3 perkara tu. Allah rumus satu ayat tu menceritakan tentang Allah, tentang rububiyah Allah, tentang sifat Allah. Kemudian hasil daripada 2 ni untuk apa aku cipta? Aku terangkan tentang aku, untuk beribadah hanya kepadaku. Macam mana ayat dia? ممكن تفتح الآية ولا صعب؟ خلي ما في مشكلة. Kita buka surah Yunus ayat 4. Ayat 3 minta maaf. Ayat 3 minta maaf. Allah SWT berfirman, inna rabbakum, sesungguhnya pencipta, pemilik, pengurus kalian adalah Allah, Tuhan yang berhak disembah. Kemudian Allah terangkan lagi, alladzi khalaqas samawati wal ard, dialah yang mencipta langit-langit dan juga bumi, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Thumma stawa 'alal arsy, kemudian setelah Allah menceritakan tentang diri dia, rububiyah dia, iaitu penciptaan langit dan bumi, Allah ceritakan tentang sifat kemuliaan dia. Kemudian dia beristiwa tinggi di atas arsy, makhluk yang paling agung sekali. Kemudian Allah ceritakan lagi tentang kekhususan perbuatan Allah, yudabbirul amr, dia mencipta, dia memiliki dan juga dia mengurus segala sesuatu. Ma min syafi'in illa min ba'di idni. Ini dah termasuk tauhid uluhiyah. Tidaklah seseorang ataupun yang meminta pertolongan kecuali atas kehendak Allah, atas keizinan Allah. Ini termasuk uluhiyah, rububiyah. Kemudian sifat. Sekarang Allah nak ceritakan hasil kau mengimani tentang rububiyah dan sifat aku ni, kau kena buat apa? Hanya meminta syafaat dariku. Jadi kesalahan sebagian orang dan meminta syafaat mutlak hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tak. Kita meminta syafaat hanya kepada Allah, tetapi syafaat apa? Syafaat Nabi SAW.
Faham? Jadi kalau kita minta, ya Nabi berilah aku syafaat, tu salah. Walaupun iktikad dia, lafaz dia salah, tapi kalau kita kaji balik, kemungkinan lah iktikad dia yakin Allah yang beri syafaat atas keizinannya. Tapi kalau nak lebih selamat, ya Allah berikanlah aku syafaat Nabi Muhammad SAW. Ni jelas ayat ni. Faham? Maksudnya Nabi macam perantara je lah. Betul. Nabi pun nak bagi syafaat. Semalam kita dah belajar kan 2 syarat. Izin Allah dan redha Allah kepada kita. Ha. Tapi tu nanti kan. Itu nanti ke akhirat. Ha. Kalau kita Maksudnya sekarang kita kat dunia ni, dalam bab syafaat ni, kita nak minta kat siapa? Allah. Kita minta kat Allah. Ada tak orang yang minta syafaat secara mutlak kepada Nabi SAW? Ada. Dia salah faham dalam bab syafaat. Ya, memang Nabi SAW diberi keizinan untuk beri syafaat, tapi yang memberi syafaat itu adalah Allah semata. Maksudnya dia lebihkan Nabi. Betul. Seakan-akan dia meyakini bahawa Nabi yang akan beri aku syafaat. Tapi kebanyakan masyarakat taklah. Kita berbaik sangka. Cuma lafaz dia tu kemungkinan boleh terjerumus kepada kesyirikan. Kita nak jaga tu 7 syarat kalimah la ilaha illallah. Okey, kemudian ni Allah terangkan. First kali, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ard, rububiyah. Okey. Fi sittati ayyam, ni pun rububiyah. Okey, thumma stawa 'alal arsh, ni sifat Allah. Macam mana? Ni tauhid asma wa sifat. Sifat Allah istiwa. Kat tauhid asma wa sifat ni ada tadi kita belajar kan, kita dah tetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Jangan kita tahrif, kita tukar istaula. Ini adalah tauhid as-sifat. Yudabbirul amr, ini maksud tauhid ar-rububiyah. Allah yang mudabbir, mengurus segala sesuatu. Kemudian ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Ini dah termasuk dalam uluhiyah. Kita meminta pertolongan. Syafi' ni apa? Semalam Al-Fadil Ustaz Abdul Mu'in cakap yang ditolong, yang diberi pertolongan kan, syafi'. Jadi kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah lah Tuhan pencipta yang menciptakan langit dan bumi, dan juga yang mengurus segala sesuatu. Dan dia Allah SWT Maha Mulia, walahul mathalul a'la, beristiwa tinggi di atas arsh. Dan arsh adalah makhluk Allah yang paling agung. Oleh itu kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian Allah tegaskan, zalikumullah, dan itulah Allah ni. Jangan kita faham Allah ni Tuhan semata. Tak. Kita kena faham Allah dari sini Allah terangkan apa? Ma'bud. Oleh itu hanya kepada dia ni kita bersembah, kita menyembahkan segala ibadah. Allah yang ma'bud ni, dia juga Allah tegaskan lagi, Rabbukum. Sedangkan Allah dah tegaskan kat sini. Boleh faham? Kemudian perintah Allah, fa'buduhu, maka ibadahlah, sembahlah hanya kepada dia. Afala tadhakkarun. Uluhiyah. Apa perkataan ibadah, Allah, syafi', istighatsah, isti'anah, tu semua masuk dalam al-uluhiyah ataupun al-ibadah. Kelas. Jazakallah khair. Tahan saja. Okey, kalau boleh kita habiskan terus. Ke nak tangguh lagi minggu depan? Habiskan kan? Lambat sangat nanti. Okey. Yang kaedah yang ke-6. Naf'ul ibadati lil ibad la lil khaliq. Boleh faham? Tak faham? Naf'u ni apa? Manfaat.
satu ibadah. Mudhaf ilaih. Manfaat satu ibadah yang dilakukan untuk siapa? Untuk hamba, bukan untuk Allah. Allah tak ada. Kita nak solat ke, kita tak nak solat ke, satu muka bumi ni beriman ke tak beriman ke, Allah tetap Allah dengan kekuasaannya. Jadi faham tujuan kita dicipta kat sini. Kita sangat lemah. Allah bagi kita kesempatan untuk hidup kat atas muka bumi ni, liya'budun, dan ibadah tu sendiri pun hanya untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau kita buat analogi, pemimpin lah ataupun sultan, dia nak rakyat dia buat kerja. Kerja tu setidaknya mesti ada manfaat untuk dia, betul tak? Itu makhluk. Tapi ni Khalik, dia tak nak apa-apa pun. Bahkan dia nak bagi kita Al-Jannah, syurga. Okey, kemudian kaedah yang ke-7. Ni penting juga. Besar sikit. Al-ibadatu tauqifiyah. Tauqifiyatun. Boleh? Al-ibadatu tauqifiyatun. Ibadah ini tauqifah. Tauqifah kita akan menerangkan takrif dia. Panjang sikit ni. Okey, apa yang masukkan tauqifiyah? Tauqifiyah daripada perkataan waqafa, berhenti. Kalau kita terjemahkan secara bahasa, suatu ibadah tu dia ada had terhenti dia. Boleh faham? Misalnya saya bagi contoh, ibadah adalah tauqifi. Muamalah bukan tauqifi. Okey, misalnya dah pening lah. Tak, muamalah dia tak termasuk ibadah. Misalnya kita nak makan kan, makanan kan, kita boleh makan apa je, dia tak terhenti. Dia menjadi haram bila ada dalil. Faham tak? Kita boleh makan semua, kita boleh minum, tapi kita tak boleh minum arak sebab diharamkan. Tapi ibadah kita tak boleh lakukan, kita kena ada dalil bahawa kita lakukan. Itu maksud tauqifi. Bukan kita boleh ibadah je. Bila kita buat solat subuh 4 rakaat, Nabi tak larang pun. Bukan. Tapi kalau kita minum, misalnya kita minum kan, bermacam jenis minuman, tiba-tiba kita nak minum arak, ni dilarang. Itu betul. Tapi bila kita nak satu ibadah tu, kita nak buat, kita kena ada dalil. Itu maksud tauqifiyah. Kita terjemah ni. Okey. Tauqifi bermakna la yajuzu ta'abbudu. La yajuz, tidak boleh, ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah, bi'ibadatin, dengan suatu ibadat. Okey, ni larangan. Tidak boleh beribadah kepada Allah secara umum, tak boleh. Lepas tu ada illa, ada istithna dia. Illa kecuali idza kanat, jika ada hadhihi ibadah, idza kanat hadhihi al-ibadatu, jika ada bagi satu ibadah tu qad sabatat fi nusus. Ataupun kita tukar ayat lah, macam ni ayat kitab kan. Okey, tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu ibadat, tidak boleh, kecuali jika ada bagi ibadah tu dalilan. Dah jelas. Syar'iyatan. Tapi kalau nak dalilan, ni alif lam buang. Dalilan syar'iyatan. Okey, faham maksud tauqifi? Ada pertanyaan? Syariah tu Al-Quran dan Sunnah lah. Dalil yang syar'i. Okay, buang syar'i lah, dalil lah. Okey.
Tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan satu ibadah melainkan jika ibadah tersebut ada dalil. Ada dalil, lakukanlah solat subuh 2 rakaat baru kita buat. Bukan kita solat suka hati kita, lepas tu kenapa kau solat 4 rakaat? Tak ada, Nabi tak larang pun. Memang tak ada larang pun Nabi cakap jangan kalian solat 5 rakaat bagi subuh. Tak ada. Sebab memang subuh jelas 2 rakaat. Faham tak? Itu contoh secara mudah lah untuk faham solat. Misalnya lah azan. Boleh tak kita azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Kita tambah sayyidana. Sebab kita nak menghormat Nabi. Nabi tak larang pun. Kenapa? Tak, sebab dalil dia Muhammad Rasulullah. Begitu juga tahiyat. Tahiyat akhir. Faham? Begitu juga ada, ini hanya untuk perkongsian je lah, tapi tak termasuk sesuatu yang sangat keras. Misalnya salam juga. Bagaimana salam Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Tapi ada orang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Boleh ke? Boleh je. Tapi kalau nak betul-betul ikut sunnah, tak perlulah tambah. Sebab Nabi SAW dah jelas. Betul tak? Okay, dalil dia surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Ma'idah ayat 3. Allah dah lengkapkan agama ni. Bila dah lengkap, dah jelas, jadi kita kena buat apa yang disuruh. Okay, boleh faham? Dia tak faham. Dia tak faham kat sini. Dia menyamakan ibadah tu dengan muamalat. Dia tunggu larangan baru nak berhenti. Tak. Ibadah tu kau tunggu arahan baru kau buat. Okey, poin yang ke-8. Okey, cepat sikit Ada lagi 2 poin. Al-hidayatu ilal ibadah. Al-hidayatu ilal ibadati min ni'matillah. Petunjuk ataupun hidayah untuk melakukan satu ibadah adalah nikmat dari Allah semata. Kita tak ada kaitan. Boleh faham? Kita datangnya di majlis ilmu adalah nikmat Allah. Kita tak ada kaitan pun dengan diri kita ni. Allah yang mengizinkan kita untuk datang menuntut ilmu. Kita kena jelas. Sebab apa? Surah Al-A'raf ayat 43, boleh buka. Ni adalah perkataan penghuni syurga ketika mana dia masuk syurga. Apa dia cakap? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana. Mereka berkata, penghuni syurga berkata, alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah bagi aku hidayah. Dia tak cakap aku buat sendiri, tak. Dia cakap Allah. Sebab bila kita dah masuk syurga, baru kita faham hakikat kehidupan kita kat dunia. Betul tak? Dia Allah dah bagi bocoran dia. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Mereka berkata, penghuni syurga berkata, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah bagi aku hidayat sehingga aku dapat masuk syurga. Iaitu hidayat apa? Aku dapat beribadah kepada Allah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita ni secara bahasa, secara ringkasnya, kita ni tidak akan dapat hidayah kalau Allah tak bagi kita hidayah. Boleh faham tak? Jadi hidayah, jadi perbuatan ibadah kita tu adalah hidayah dari Allah semata. Maksudnya kalau kita nak hidayah, kita minta pada Allah. Betul. Minta tak dapat. Ya, mesti kena minta. Ini sepatutnya membuang sifat yang kita rasa. Kita rasa kita buat ibadah ni sebab kita soleh, kita buat memang kita buat orang baik. Tak. Engkau dapat menuntut ilmu, dan ilmu yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah tu daripada Allah. Jadi betul-betul hargai, syukuri, taati Allah. Nampak tak hasil dia? Apakah kita berjaya buat sesuatu pun, kejayaan bukan kita rasa kita pun dapat matikan. Betul. Ni
perkataan penghuni syurga ni setelah dia masuk syurga, kenikmatan kemuncak yang tertinggi. Kadang orang kat dunia ni dia dapat sedikit kenikmatan, dia sombong diri. Itu bukan kenikmatan kemuncak kat dunia. Ni kemuncak kat syurga ni, ahli syurga ni dah beritahu kita ni bagaimana dia rasa kemenangan dia dapat masuk syurga, fauzan azimah ni. Sebab apa? Sebab Allah semata. Allah yang beri hidayah. Sebab tu bila kita dalam pembukaan tu, kita sentiasa meminta perlindungan, tak? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan hawa nafsu aku. Aku berlindung dari kejahatan amalan burukku. Sebab apa? Man yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak ada siapa yang dapat sesatkan dia. Datanglah Tok Syekh serban besar pun nak cakap kau ikut aku pun, kalau Allah dah beri hidayah, dia tetap gigit Al-Quran dan Sunnah tu. Tetapi sebaliknya, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah dah sesatkan, datanglah Al-Quran Sunnah yang telah jelas pun, dia tetap boleh corner sana corner sini. Okey, poin yang ke-9. Al-ithabatu 'ala al-ibadah bifadlillah mahdun. Al-ithabah daripada perkataan thawab, pahala. Okay, cuba terjemahan. Terjemah. Al-ithabatu 'ala al-ibadah bifadlillah. Pahala ataupun ganjaran atas sesuatu ibadah adalah dengan kurniaan Allah semata. Mahad ni semata. Maksudnya macam mana? Kita solat, kita dapat pahala. Pahala yang kita dapat tu bukan kerana kita solat, tapi pahala kita dapat tu kerana kurniaan Allah. Ibadah ni bukan kita jual beli dengan Allah. Tak. Kita buat ibadah ni untuk kita. Dan kita dapat pahala pun atas kurniaan Allah semata. Tak boleh. Kadang orang salah faham dalam bab ibadah ni. Dia anggap bila aku dah buat, Allah kena bagi lah. Seakan-akan dia memaksa Allah. Tak boleh. Kita tak beradab dengan Allah SWT. Boleh jadi juga. Sebab tu kita kena faham konsep ni. Pahala bagi suatu ibadah adalah berdasarkan kurniaan Allah semata. Bukan laisa kal muajarah. Bukan seperti jual beli. Ni kan, al-ithabatu, berhala ataupun ganjaran adalah hak ala Allah. Allah yang berhak. Walakin bi ihqaqihi ala nafsihi. Maksudnya ayat ni, okay, kita tulis al-ithabatu haqqun ala Allah. Maksudnya memang Allah harus bagi pahala untuk orang yang telah beribadah. Itu hak. Tetapi kita kena beradab dengan Allah. Kita kena tahu, walakin hak yang ni Allah sendiri yang tetapkan bagi dirinya. Faham tak? Bukan sebab kita cakap kita dah beribadah, Allah mesti kena bagi. Tak. Allah yang cakap, aku kan Allah cakap, wa haramtu zulma ala nafsi. Aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Allah berfirman kan dalam hadis kursi. Itu menunjukkan bahawa memang bagi orang yang ibadah, Allah akan bagi ganjaran. Tetapi ganjaran tu berdasarkan kurniaan Allah semata, bukan sebab dia beribadah. Boleh faham? Bukan sifat takut, sifat beradab dengan Allah. Beradab dengan Allah. Sebab bila seakan-akan kita beranggapan pahala kita ni berdasarkan kita punya solat, seakan kita jual beli dengan Allah. Aku dah jual solat, kau kena bagi aku pahala lah. Tak. Kita buat solat ni bukan jangan berharap. Kita yakini bahawa pahala yang kita dapat atas solat ni adalah kurniaan Allah semata, sebab Allah yang tetapkan bagi diri Allah. Sebab Allah Maha Adil. Cara simpelnya, jangan kita anggap kita ibadah ni macam jual beli dengan Allah. Jangan. Sebab bila seseorang dah jual, dia mesti kena bagi barang tu, betul tak? Tak, dengan Allah kita bukan jual beli. Sebab kita ada ghayatul hub dan ghayatul dhul. Kecintaan yang tinggi dan kerendahan hati yang tinggi. Okey, yang terakhir. Al-ibadatu mutafawitatun.
ibadah mutafawitatun, dia bertingkat. Ganjaran dia, kedudukan dia, dia bukan satu. Ada ibadah yang lebih daripada ibadah yang lain, ada ibadah yang kurang daripada ibadah yang lain. Okay, fatatafadala afradu ba'diha ala ba'din. Ni tak ditulis tak apa, ni penerangan bagi mutafawitatun. Maka sebahagian ibadah lebih tatafadala lebih daripada sebahagian ibadah yang lain. Jadi bagaimana kita nak menetapkan bahawa ibadah ni lebih daripada ibadah yang lain? Dia kembali kepada 3 perkara. Yang pertama, mahabbatullah, kecintaan Allah terhadap sesuatu perkara. Allah lebih cinta kita melakukan perkara yang wajib berbanding perkara yang sunat. Jadi perkara yang wajib adalah lebih tinggi derajatnya daripada perkara yang sunat. Faham? Itu jelas lah. Kemudian al-amru wa talab, perintah dan permintaan. Semakin banyak penegasan ataupun permintaan terhadap suatu ibadah berbanding ibadah yang lain, menunjukkan bahawa ibadah tu lebih tinggi derajatnya. Al-amru ni perintah, at-talab ni permintaan. Misalnya, puasa Nabi Daud dengan puasa Isnin Khamis, mana lebih mulia? Nabi Daud, sebab lebih sering, lebih banyak. Terbaik. Jelas kan? Okey, lepas tu yang ketiga terakhir, ganjaran pahala yang dijanjikan. Semakin besar ganjaran, semakin besarlah nilai ibadah tersebut. Macam ganjaran pahala bagi orang yang berjihad, ganjaran pahala bagi orang yang birrul walidain, dan lain sebagainya. Boleh faham? Jadi ada 3 perkara. Okey, yang pertama, semakin Allah cinta perkara itu, sesuatu itu, maka derajatnya lebih tinggi. Contoh, Allah lebih suka amalan fardu daripada amalan sunat. Maka amalan fardu secara tidak langsung adalah lebih tinggi derajatnya daripada ibadah amalan sunat. Kemudian al-amru wa talab, perintah dan permintaan. Semakin tegas permintaan ataupun perintah bagi satu ibadah tu, menunjukkan bahawa ibadah tu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah yang kurang ditekankan. Ustaz, boleh bagi contoh tak? Apa contoh ibadah permintaan? Tak, Allah nak minta kita ibadah tu, permintaan Allah untuk kita lah untuk beribadah, maksud saya. Al-amru ni perintah, Allah perintah. Perintah ke atas ibadah tu. Bila ditegaskan lagi ataupun lebih banyak ditekankan, maka menunjukkan bahawa ibadah tu tinggi derajatnya berbanding ibadah yang lain yang kurang ditekankan, misalnya. Kemudian semakin besar ganjaran pahala bagi suatu ibadah, menunjukkan bahawa ibadah tu semakin tinggi derajatnya. Allah Ta'ala alam. Betul. Sebab dia tak faham konsep ibadah. Kadang ada orang kejar nak solat malam, tapi akhirnya dia tertidur daripada solat tepat waktu bagi solat subuh. Itu pun dia tak faham konsep ibadah. Bagi mana yang Allah lebih sayang, mana yang Allah lebih cinta? Solat subuh, iaitu solat fardu, tepat pada waktunya. Memang solat malam tu tinggi derajatnya, tapi dia tidak dapat lawan derajat tingginya solat fardu subuh. Begitu juga solat berjemaah bagi yang lelaki. Dia solat berjemaah di masjid lebih ditekankan berbanding solat berjemaah bersama keluarga di rumah. Benda ni khilaf di kalangan ulama. Tapi
yang lebih selamat untuk khuruj keluar daripada khilaf, kita selesaikan hutang kita yang wajib. Dan wajib dia tak boleh bergabung dengan yang sunat. Yang sunat dengan sunat boleh bergabung, yang wajib tak boleh. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah kita dah selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam perbahasan kita tentang ibadah. Jadi jelas bahawa ibadah yang dimaksudkan dalam Al-Quran, fa'budu, iyyaka na'budu, apa-apa perkataan yang asal dari perkataan abada ya'budu, itu semua kembali kepada ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al zahira wal batinah. Segala sesuatu yang mencakupi Allah cinta dan Allah redha, iaitu Allah syariatkan, baik daripada perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, maka hak dia adalah hanya untuk Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, ma'bud, ma'luh, ada nafyu atau isbat, melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Nak doa, nak istighatsah, isti'anah, tawassul, minta syafaat, kadang-kadang zikir, kadang-kadang selawat. Kita bukan nak buruk sangka, tapi kita nak berhati-hati daripada kita nak berkata perkataan yang menjerumus kepada kesyirikan. Walaupun iktikad kita yakin Allah, tapi tingkat tauhid yang tinggi apabila diikuti dengan 7 syarat kalimah la ilaha illallah, setiap benda dijaga. Boleh faham? Ada apa pertanyaan? Tak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada. Macam mana? Apa isi dia? Isi. Secara jujurnya saya tak tahu apa isi ratib. First time saya dengar. Saya pernah dengar lah, tapi saya tak tahu apa isi di sebaliknya. Kalau diisi dengan zikrullah, dengan perkara-perkara zikir yang betul-betul ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, tak ada iskal, tak ada masalah. Tetapi apabila kalau kita kaji beberapa selawat dan memang seakan-akan kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW setara dengan Allah, kita kena hilangkan, kita kena buangkan. Kemungkinan kalau kita sebab tu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kena ada ilmu dulu sebelum kita nak berkata dan beramal. Ibadah tu tauqifiyah. Bukan kita boleh selamba kita buat tunggu larangan, tak. Kita kena buat berdasarkan arahan. Jelas sangat. Masya-Allah. Betul. Banyak boleh terjemus al-ghulu, boleh terjemus syirik dan lain sebagainya, banyak. Bila ada kelencongan dari bab-bab pemahaman yang sahih ataupun benar berkaitan dengan ibadah ni, banyak benda yang boleh tergelincir. Wa na'udzubillah. Semoga maksudnya okeylah tu doa-doa ke, dia nak bagi selawat-selawat, dia nak bagi zikir-zikir ke, kita jangan layan. Maksudnya selama mana kita bawa yang sahih je, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Kita nak selawat, apa selawat yang terbaik? Selawat Ibrahimiyah, selawat daripada Nabi sendiri, sanad tarikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم